problems. Contohnya, apa yang pelajar sekarang menghadapi masalah dalam instruksi pendidikan, okey, dan macam mana you nak menyelesaikan masalah tersebut. So pada saya dia agak rumit, agak besar kerana you all tidak ada latar belakang education tersebut, tidak belajar, pedagogi tak belajar dan sebagainya lah. Okey, so sekiranya nak menggunakan EDI model ni, okey, dalam bahagian analisis you kena clarify instructional problem and objective, identify learning environment, learners existing knowledge and skill. So kena banyak involved dengan learners lah, dengan users. Okay, kemudian you kena design learning objective. Contohnya lah, at the end of this course, okay, you all perasan tak bila saya pada minggu pertama ya, okay, saya bagi tahu tentang learning outcome, learning objective. Okay, so you kena identify learning objective. Okay, what is the learning objective? Student should be able to learn about what? 1, 2, 3, 4. So you yang kena identify, you yang kena design dia punya learning objective. And not only learning objective, you also need to design learning outcome. At the end of this learning session, children should be able to apa? So you yang kena design. That's why saya kata menggunakan EDI model ni agak sukar kerana dia melibatkan instructional design dan pelajar tidak mempunyai knowledge on instructional design. Unless, okay, unless kalau misal kata supervisor you boleh come up with that. Okay, boleh come up with the learning objective dan sebagainya lah. That's why kalau kamu perhatikan dekat sini dekat design tu you kena deal with learning objective, assessment instrument. Assessment instrument tu macam mana? Quiz ke, exercise ke. So instrumennya tu mesti disahkan. Okay, instrumennya tu mesti disahkan oleh siapa? Subject matter expert. Mesti ada lesson plan, macam RPP lah. Yang ini belajar apa yang pelajar nak achieve. Okey, berapa banyak pelajar kena kena belajar dan sebagainya. Okey, media selection. Okey, dan seterusnya development. So development ni tak ada masalah lah sebab dia akan ambil balik apa yang dia dah identify dekat analysis and design. Okey? That's why untuk bahagian ini kita tak menggalakkan sangat pelajar untuk menggunakan EDI model. Okay, sebab dia quite tough lah, especially to design the learning objective and also the learning outcome. Okay, so ini adalah briefly about EDI model. So saya tuliskan kat sini, it's suitable for e-learning and e-training. Tapi saya akan tunjukkan contoh juga lah nanti must have good knowledge or expert in instructional design. Okay, yang ini siapa dia? Subject matter experts lah. Okay, learning object di mana subject matter expert dia kena develop the learning objective, learning style ataupun model, learning outcome to be achieved. Okay, kemudian design the content, the assessment exercise. Okay, dia ada pre and post assessment sebab you nak tahu pelajar itu mencapai objektif ataupun tidak, mencapai objektif pembelajaran ataupun tidak. Contohlah kata, you nak buat satu application dengan menggunakan EDI model ni untuk mengajar kanak-kanak mengenal huruf A hingga Z, 26 huruf Rumi. Okay? So sebelum you come out with this application, you akan ada pre-assessment. Okay, pre-assessment. Contohnya you gunakan card, flash card. Okay, you tanya ni apa, ni apa. Okay, dia kata dia tak kenal, dia tak boleh nak tulis dan sebagainya. Okay, therefore you pun buatlah satu application yang membolehkan pelajar untuk kenal, yang membolehkan pelajar untuk tulis dan membolehkan pelajar untuk sebut contohnya. And then you dah siap application tu, you do the post assessment. Okay,
So dalam post assessment dia ada exercise kan, so pelajar akan buat and then you akan compare. Okay, you akan compare result sebelum dia menggunakan application ni, maksudnya dia menggunakan kaedah tradisional dengan selepas dia menggunakan application ini. So you tengok result dia. Adakah result dia mencapai tahap yang dikehendaki yang you dah letakkan di dalam learning objektif dan learning outcome itu tadi. So sekiranya tidak tercapai, maka you kena ubah balik. Okay, that's why dalam AD model ni, okay, dia ada repetition. Nampak tak? Okay, dia ada repetition. Maksudnya pada mana-mana fasa dia boleh berubah. Katakan sampai evaluation tak tercapai learning outcome tadi tu. Patah balik. Okay, patah balik dekat design contohnya. Design balik dia punya assessment instrument. Lepas tu develop balik, implement balik, evaluate balik. Okay, so itu AD model. That's why kita tak galakkan lah untuk pelajar guna. Dan akhir sekali dia ada evaluation formatif dan sumatif. Sama lah alpha, beta dan proses evaluation sumatif ni pun agak berat kerana dia melibatkan subject matter expert, target users dan macam-macam lagi lah. Macam saya kata ni, pre and post tu akan berlangsung beberapa kali. Okay? Dan untuk AD model ini dia seharusnya lah integrate dengan learning model. Contohnya awak menggunakan model pembelajaran tertentu, style pembelajaran tertentu. Okay? So itu saya nak highlightkan sebab takut nanti ada student kata saya nak buat AD model doktor. Okay, so itulah justification yang kenapa kita tidak begitu menggalakkan pelajar untuk menggunakan AD model. Okay, so ini fasa dan apa task-task yang kena buat dekat dalam AD model. Kenapa saya buatkan jadual ini sebab AD model ni dia lebih ringkas, jadinya mudahlah untuk kita highlight perkara-perkaranya. Okay, walau macam mana pun untuk model-model yang lain, okay, basically apa yang perlu ada task dalam setiap fasa tu lebih kurang sebetul. Okay, so ini yang saya katakan tadi, struktur kandungan. Okay, sekiranya menggunakan AD model, kalau you perhatikan dekat sini design dia ada content structure, struktur kandungan. Dia ada content structure. Okay, so mana-mana pelajar yang membangunkan learning application, okay, yang buat mobile learning application, dia mesti menghasilkan struktur kandungan. Okay, contohnya you buat learning application yang sangat spesifik tau. Contohnya you kata aplikasi pembelajaran sains untuk tahun 4. Okay, itu sangat spesifik. Okay, aplikasi pembelajaran matematik, okay, untuk prasekolah. Okay, so bila you ada learning application, maksudnya dia punya content tu very specific to certain target user, okay, you kena ada struktur kandungan. Okay, tetapi dia lebih ringan lah, dia tak sampai lah macam you kena design dia punya learning objektif ataupun dia punya learning outcome dia begitu spesifik. Okay, macam AD tadi, no. Okay, yang ini dia lebih general, right? So contohnya, saya ambil contoh ni, pelajar dulu dia ada buat tajuk dia aplikasi Linux numerasi berasaskan permainan. Okay, objektif dia mesti ada 1, 2, 3, 4 dia mesti ada 4 item dekat dalam struktur kandungan. Okay, kenapa struktur kandungan ini perlu? Sebab kita nak control the content. Okay, kita nak control, developer kena control content. Okay, so objektif membangunkan aplikasi mudah alih sebagai alat bantu latihan kendiri bagi murid tahun 3. Okay, ni untuk murid tahun 3. So kalau diperhatikan kat sini, dia adalah untuk matematik tahun 3, objektif dia untuk dia belajar sendiri. Maksudnya less supervision lah. Untuk dia belajar sendiri. Ini lebih kepada macam latih to be lah. Okay, berasaskan permainan. Right. So modul dia ada 2. Belajar dan main.
So main ni bermaksud dia akan apply knowledge daripada pembelajaran dia tadi dalam bentuk permainan. Maksudnya kita nak ukur pencapaian dia dalam modul permainan. Kan ada assessment tadi, nampak kan saya ada buat tadi tu dalam AD dalam AD contohnya tadi tu dia ada assessment. Assessment. Alright, so topik, okay. So dia ada modul belajar. Sepatutnya dalam modul belajar ni pun dia ada juga learning objective. Tapi pelajar ni dia tak buat lah, okay. So saya masih lagi mencari struktur kandungan yang lebih komprehensif. Nanti saya akan cuba buka pelajar-pelajar sebelum-sebelum ni lah mana yang buat. Okay, dalam belajar ni dia ada 1, 2, 3. Okay, dia ada kira macam 3 subtopik. Konstruk 10, 11, 12. So, kalau kamu perhatikan ayat dia dekat sini So ini yang saya katakan learning objective. Di akhir pembelajaran ini, pengguna berupaya menterjemah ayat matematik ke ayat biasa atau sebaliknya. So biasanya konstruk ini, okay, konstruk ini pelajar bina dan mendapat pengesahan daripada subjek matter expert. Okay, pelajar bina dan dapat pengesahan daripada subjek matter expert. Okay. Lebih spesifik, lebih bagus untuk konstruk 10 ni contohnya dia sepatutnya tulis di akhir pembelajaran ini pelajar berupaya menterjemah contohnya 5 ayat matematik ke ayat biasa atau sebaliknya. Maksudnya dia letakkan nombor 5 saja. Itu lebih baik. Okay? Itu lebih baik. Maksudnya dia tahu untuk konstruk 10 ni ada 5 benda saja dia belajar dekat dalam aplikasi. Okay? So sepatutnya dia kena letak lah, tapi pelajar ni dia tak letak. Okay, konstruk 11. Di akhir pembelajaran ini nampak murid, sini pengguna, sini murid, so dia dah tak konsisten. Berupaya mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian terhad kepada contohnya berapa? 15 nombor bulat. Okay, sepatutnya dia tulis begitu, terhad kepada 15 nombor bulat. Okay, konstruk 12. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian melibatkan mata wang, masa dan ukuran. Ini bagus sebab dinyatakan 3 benda yang dia akan belajar iaitu mata wang, masa dan ukuran. Okey. Main pula maksudnya apa yang dia akan capai daripada konstruk 10, 11, 12. Untuk konstruk 10 di akhir permainan sepatutnya pelajar berupaya menterjemah 5 ayat matematik ke ayat biasa atau sebaliknya dengan aktiviti yang perlu diselesaikan oleh murid. So aktiviti dia ni bercampur lah, mungkin ada drag and drop, mungkin ada matching, mungkin ada apa. Jadi dia letak saja aktiviti itu secara umum, tetapi sepatutnya dia kena letak berapa ayat matematik. Okay. Di akhir kontrak 11, di akhir pembelajaran ini, murid berupaya mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan sehari-hari terhad kepada 15 nombor bulat dan sebaliknya dengan aktiviti yang perlu diselesaikan. So maksudnya dalam aktiviti dia akan cover 15 nombor bulat saja. Begitu juga dengan konstruk 12. So ini adalah contoh struktur kandungan. Okay, so siapa-siapa yang membuat aplikasi permainan for those who are developing mobile learning application specifically for education specifically for education kena buat begini. Okay, kena buat content structure. Okay, so kalau misalnya kata topik dia banyak, banyaklah. Okay, modul dia banyak, kena ada banyaklah. Okay, alright. So ini adalah chapter 3, chapter 3 example for agile methodology. Sebab saya gunakan contoh agile methodology kerana pada saya contoh pelajar ni dia lebih macam okey lah. Okay, nak katakan bagus sangat tidak lah, tapi pada saya dia agak okey lah. Okay, so ini bahagian untuk chapter 3 chapter 3 methodology. Okay, dia sepatutnya ada 3.1 introduction.
So you tak buat, tapi bahagian 3.1 introduction tu dia tulis yang inilah. Okay, so apa aktiviti yang akan dibuat in the chapter 3. Kemudian 3. Sepatutnya sini 3.2 is the name of the methodology, the chosen methodology, agile methodology. Okay, so dia explain bla 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 bla. Okay. Right, lepas tu dia bagi tahu ada 6 phases. Okay, so dia bagi tahu ni reference-nya. Kemudian okay, so ini adalah dia punya gambar rajah. Okay, gambar rajah bagi agile methodology. So kalau kamu perhatikan dekat sini, requirement, analysis, develop, testing, deployment, review. So dekat review ni dia ada satu pergi ke design. Okay, review ni ada satu pergi ke design. Sebab tu saya kata dia ubah agile ni tadi ni. So dia tulis kat situ adapted agile software development model by Bhartiya 2017. So maksudnya dia ada membuat perubahan daripada model yang asal. Okay, sebab selepas review dia nak buat satu kali iteration kembali kepada design. Okay. So then dia start dengan requirement analysis. So apa yang dia kena cerita dekat dalam requirement analysis. Okay. Dia ada buat problem statement, objective, project scope. So dia kata user requirement were collected by performing. Okay, so you jangan terpedaya lah sebab ini adalah report akhir. That's why di perkataan dia semua past tense. That's why saya kata kat sini watch out the tenses used. Okay, so you jangan terpedaya sebab ini saya katakan sekali lagi ini adalah laporan akhir TSM. That's why dia menggunakan past tense. Okay. So dia buat user requirement, dia bagi tahu questionnaires, dia design dan distribute kepada 30 target user yang terdiri daripada student UTHM. Okay, so ini adalah bahagian user analysis. Okay. So saya tak nak tunjuk semualah, saya tak nak tunjuk semua, saya cuma nak tunjukkan flow bagi setiap satu, bagi fasa-fasa dalam bab 3 ni. Okay. Kemudian kita ada application development workflow yang saya katakan tadi. Okay. So ini adalah application development workflow. Okay. You akan senaraikan dia ada fasa, activity and output. Okay. So ada berapa tadi? 6 fasa. Requirement, design, develop, testing, semua tadi tu. Okay. So activity-nya dalam requirement analysis, you have to list out all activities performed. Identify initial requirement for the proposed application, identify user analysis requirement, review similar existing application. Apa juga activity performed in that particular phase must be listed here. And the output, okay, the output from these activities. Contohnya identify the initial requirement for the proposed application. So output you dapat apa? Problem statement. You dapat objective, you identify scope, project significance and expected result. Okay, kemudian identify the user analysis requirement, you dapat apa? Responses of the questionnaire. Okay, so boleh elaborate lagi lah. Review similar existing application, maknanya you come up with comparison table between similar existing application and proposed application, and then you can identify things that you need to improve. Okay, things that you need to avoid contohnya. Okay, so itu dekat bahagian output. So kemudian dekat bahagian design phase, okay, identify system requirement, identify hardware and software requirement, design system overview and overall system flow, design storyboard with user interface and buttons. So output dia functional and non-functional requirement. Ini sepatutnya identify system requirement ni dekat atas. Okay, pun ada juga kesilapan dekat sini. Okay, kemudian hardware and software requirement, okay, system flowchart and application modules diagram, storyboard with user interface and buttons. Okay, so kalau sekiranya you buat menggunakan structure ataupun object oriented, so DFD, ERD, apa nama ni, use case, okay, UML, so
kena dekat bahagian design phase ni kena list lah. Okay, develop phase. So interface and system function development, develop 3 model, implement AR system. So ini output dia dan seterusnya. Okay, so ada fasa, apa aktiviti terlibat, output. Okay, so this is very important. That's why saya cakap chapter 3 ni is like a gerbang, pintu gerbang kepada you untuk you masuk kepada bab yang ke-4 nanti. Sebab if you have good list of activity and output, then it will be easy for you to plan, okay, your work. Kalau masih lagi tak clear dekat bahagian sini, masih lagi ada yang missing, okay, then you akan ada problem lah. Okay. Deployment phase, review phase. Deploy to user, user receive the application. Okay, perhaps you may say dalam platform apa. Kan? Review phase, progress may review by the user towards completing the requirement. Users review on the application. So output dia apa? Contohnya result daripada user assessment yang menggunakan tools tertentu, sama ada menggunakan technology acceptance model ataupun SUS, system usability at scale contohnya. Okay, SUS tu nanti kita akan tengok kat belakang. Okay, so bukan setakat you are not only provide the table, tabulate everything in the table, but you also need to elaborate. Okay, you need to elaborate whatever you have discussed ataupun you have tabulated in the table. Alright, so next is another example. So ini another example yang you boleh baca sendirilah. Okay, object oriented requirement analysis. So apa yang dia buat? So ini semua adalah bahagian analisis bahagian projek yang ingin dibangunkan. Okay. Alright, so ini adalah contoh outline, okay, bagi chapter 3 methodology yang saya gunakan contoh tadi tu. Okay, application development workflow tadi kita dah tunjuk contoh dia. Also planning you have to provide with Gantt chart, okay, with a specific task and milestones. Alright. Okay, several mistakes made by student. So elaborating each activity according to lecture notes, right? Ada pelajar yang dia elaborate, contohnya lah fasa analisis kan, fasa analisis dia pun buka lah buku System Analysis and Design contohnya.